ini adalah bahan yang kami sediakan untuk aktiviti kami, yaitu yang pertama modul utama kami menyediakan 4 ayat tunggal dan tidak lengkap, dan murid-murid dikehendaki untuk mencari suku kata bagi melengkapkan 4 ayat tersebut sesuai dengan nama aktiviti kami. Kepada suku kata. Dan ada juga beberapa bahan tambahan yang lain, iaitu kad berwarna dan buku-buku berwarna. Bagi langkah pertama, setiap murid akan diberikan 2 jenis warna untuk mendemonstrasikan aktiviti ini. Saya akan meminta bantuan Husna dan Hakimi. Jadi, silakan ambil tanda. Mereka dikehendaki untuk mencari buku yang sama warna dengan kad yang mereka perolehi. Buku-buku ini akan kami sorok untuk menjadikan ia cabaran sesuai dengan nama dasar kita, Kembaran Suku Kata. Dah jumpa. Apa yang dalam buku ni? Wah, ada suku kata lah. Oh, suku katanya adalah yang kedua, eja, meja. Mana ni? Buku! Buku merah! Ada apa yang kena ni? Suka tak nak ni? Oh, sudah faham dah. Di Eba, Jayuju, Baju. Sekarang murid telah berjaya menemukan suku kata yang telah disorokkan tadi dan yang mereka. Selanjutnya mereka dikehendaki untuk melengkapkan ayat yang telah disediakan dengan menampak suku kata ini. Jadi silakan mereka. Di Eba, Jayuju. Baik-baik pakai. Baju biru. Yang terakhir, ibu, buku. Adik baca buku. Yeay. Saya daripada kami, terima kasih. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Nama saya Adli Nuzul Az-Zahara binti Zulkifli. Saya dari Bahasa Melayu 4. Saya akan membuat video penerangan aktiviti untuk subjek GPPP 1092, Pengantar Pengajian Pendidikan. Pertama sekali, terima kasih kepada Puan Najwa binti Muhammad Tani, pensyarah saya, kerana telah banyak memberi dorongan dan bimbingan. Bagi tajuk 1, pelajaran 2 untuk murid tahun 1 yang bernama Suku Kata Terbuka, untuk memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran guru di dalam bilik darjah, saya telah mencipta satu permainan yang bernama Kembara Suku Kata. Pertama sekali, bagi tujuan Kembara Suku Kata iaitu kepada aktiviti kami, untuk mengatasi masalah literasi murid sekolah rendah, saya mencipta permainan Kembara Suku Kata bagi menarik minat mereka supaya ingin membaca. Saya juga telah menggunakan pelbagai rangsangan dari aspek objek dan warna. Dalam aspek 6 aspirasi murid iaitu pengetahuan, setiap murid perlu memiliki keupayaan literasi sepenuhnya bagi melengkapkan mereka dengan kemahiran hidup asas. Melalui aktiviti ini, murid-murid dapat menguasai literasi sambil bermain. Murid-murid akan membatang suku kata dan membina kata. Kemudiannya, dia perlu melengkapkan ayat. Aktiviti ini disusun mengikut peringkat literasi bahasa iaitu perabacaan, mekanis, dan mentalis. Dalam aspek implikasi terhadap murid iaitu pengetahuan dan kemahiran insaniah. Strategi pengajaran dan pembelajaran berkesan yang melibatkan kurikulum dan ko-kurikulum bagi menggalakkan murid untuk berusaha, meneroka serta membina pengetahuan dan kemahiran baharu. Oleh kerana aktiviti ini tidak terhad dibuat di dalam kelas, maka murid boleh meneroka di sekitar sekolah. Mereka juga akan bekerjasama untuk mencari jawapan. Ini memupuk interaksi bersama rakan sekelas. Seterusnya, implikasi terhadap guru, pengurusan pengajaran dan pembelajaran. Guru perlu berkeupayaan merancang dan melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran serta memastikan pencapaian objektif. Guru perlu meneliti dalam menghasilkan bahan-bahan untuk aktiviti ini. Guru dapat memastikan pencapaian objektif pengajarannya dengan memerhati murid yang tersekat pada setiap tahap permainan ini. Dalam aspek falsafah pendidikan guru pula,
menjamin perkembangan individu. Guru akan sentiasa sedar peranannya untuk membangunkan potensi murid secara berterusan serta mencari peluang untuk mengembangkan potensi murid ini secara holistik. Sejajar dengan aktiviti ini, seseorang guru dapat menjamin kebolehan literasi murid. Seperti yang kita tahu, mengajar tidak semestinya hanya mendengar dan mencatat, tetapi juga dengan melakukan aktiviti-aktiviti bermakna seperti ini. Cara penyediaan bahan untuk aktiviti ini mudah sahaja. Yang pertama, guru perlu menyediakan beberapa ayat tunggal yang tidak lengkap. Yang kedua, sediakan buku berwarna, contohnya warna kuning, merah, biru dan hijau. Yang ketiga, sediakan kertas warna sama dengan warna buku. Yang keempat, tulis perkataan yang tidak lengkap di atas kertas berwarna tersebut dan selit di dalam buku yang sama warna. Yang kelima, potong kertas warna lebihan kecil-kecil. Seterusnya, cara permainan KSK, kembara suku kata. Untuk melengkapkan ayat tunggal yang disediakan, murid perlu mencari perkataan-perkataan yang tiada. Yang pertama, guru perlu menyorok buku-buku yang mengandungi suku kata di tempat tersembunyi. Yang kedua, bahagikan murid kepada beberapa kumpulan kecil. Yang ketiga, berikan keratan kecil kertas berwarna tadi. Yang keempat, arahkan murid supaya cari buku sama warna dengan kertas warna yang didapati. Yang kelima, arahkan murid supaya tampal perkataan yang dijumpai pada ayat yang sesuai. Bagaimana pula dengan kos penghasilan bahan ini? Kertas warna satu pak hanyalah berjumlah RM5 dan itu sahaja bahannya. Yang kelima, tempoh penghasilan bahan. Masa yang diperuntukkan untuk saya hanyalah 10 minit. Adakah aktiviti ini bermanfaat kepada guru ataupun pelajar? Aktiviti ini memberi manfaat kepada kedua-duanya. Ini kerana selain daripada murid dapat menguasai literasi bahasa membaca, guru juga dapat menjana kreativiti mereka. Aktiviti ini bukan daripada buku teks, maka cikgu bebas menginovasi bahan ini mengikut kesesuaian dan pengetahuan murid. Bagi murid pula, mereka juga dapat meningkatkan semangat berpasukan dan daya motor mereka. Pengalaman mereka juga akan meluas kerana mereka dapat meneroka. Kelebihan KSK yang pertama ialah sistematik dan berperingkat. Saya telah menghasilkan projek ini mengikut tahap-tahap penguasaan murid. Murid-murid tidak akan dapat meneruskan peringkat seterusnya tanpa menyelesaikan peringkat sebelumnya. Maksudnya, aktiviti ini memfokuskan satu tahap pada setiap masa. Guru akan dapat mengenal pasti murid yang tersekat dan menolongnya sehingga berjaya. Yang kedua, mesra ibu bapa. Ini dimaksudkan ibu bapa juga boleh membina sendiri bahan bantu mengajar ini. Bahan-bahan yang saya gunakan hanyalah bahan asas yang saya yakin boleh didapati di rumah. Yang ketiga, kos yang rendah. Seperti yang dilihat, bahan-bahan yang saya gunakan hanyalah buku dan kertas. Buku itu terserah kepada guru untuk menggunakan apa-apa jenis sekalipun. Seterusnya, kertas berwarna dan pen. Harga kertas dan pen tidaklah semahal bahan-bahan autentik yang lain. Kelebihan yang terakhir ialah sangat menarik, tidak bosan. Nasangan yang saya gunakan adalah warna bar dan seperti yang ke bahan-bahan berwarna dan bergambar. Psikologi kanak-kanak lebih gemar akan bahan yang memfokuskan mata, iaitu bahan. Mereka juga diarahkan supaya buku yang disorot. Ini juga dapat meningkatkan daya pemikiran dan motor halus mereka. Baiklah, setakat itu sahaja video penerangan saya pada kali ini. Daun selasih permainan budak, bunga melo berbau wangi. Terima kasih, berpisah tidak. Panjang umur, jumpa lagi. Sekian, maju jaya.